Falsafah ataupun filosofi didefinisikan sebagai filosofia, iaitu berasal daripada perkataan Greek. Philo bermaksud cinta, manakala sophia pula bermaksud kearifan, iaitu cinta kepada kearifan. Falsafah bukanlah semata-mata ilmu atau bentuk pemikiran, tetapi mempunyai impak dan hasil terhadap kehidupan, bahkan mempunyai kaitan dengan fahaman keagamaan yang bertujuan untuk melahirkan satu kehidupan yang baik, kehidupan insan yang mulia dan cara mencari kebahagiaan. Namun, falsafah mula beralih kepada alam tabi'i, iaitu natural philosophy. Antara salah satu teori falsafah berkaitan alam tabi'i adalah untuk mengetahui sesuatu perkara yang dasar itu, misalnya dalam bidang metafizik, yang dianggap sebagai satu cabang falsafah teorikal. Falsafah mempunyai dua pembahagian, iaitu yang berbentuk teoritis ataupun theoretical, dan satu lagi berbentuk praktis atau praktikal. Dua takrifan utama yang boleh kita kaitkan dengan istilah metafizik, iaitu pertamanya berunsur falsafah dan kedua berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat keagamaan juga, tetapi tidak semestinya merupakan sesuatu agama. Metafizik adalah mengenai alam di luar fenomena biasa, kerana kita tidak dapat mengenali fenomena ini dengan cara-cara biasa yang kita gunakan untuk mengenali alam jasad, misalnya wahyu. Walaupun metafizik wahyu ini bukan bersifat fizikal, akan tetapi realiti itu tidak hanya terhad kepada yang bersifat fizikal yang boleh diketahui oleh melalui kaedah rasionalis dan empirisis. Seumpamanya, sedangkan realiti itu juga boleh terdiri daripada sesuatu yang bukan bersifat fizikal. Metafizik boleh dikategorikan kepada dua sudut, iaitu sudut etimologi dan sudut terminologi. Dari sudut etimologi, metafizik berasal dari bahasa Yunani, iaitu meta bermaksud selepas dan fizika bermaksud yang mengenai alam. Ilmu metafizik adalah salah satu cabang ilmu falsafah yang membincangkan mengenai perkara-perkara yang melampaui alam fizik. Metafizik menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal merujuk kepada perkataan metafizik itu sendiri. Ia mengandungi dua suku kata yang utama, iaitu meta yang bermaksud di sebalik dan fizik yang membawa maksud zahir. Oleh itu, metafizik ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Manakala, dari sudut terminologi pula, metafizik merupakan salah satu cabang utama falsafah yang dikenali sebagai falsafah pertama merujuk kepada karya purba Aristotle, iaitu metafizik. Menurut Aristotle, ilmu metafizik adalah ilmu yang membahaskan tentang hakikat segala sesuatu perkara atau benda. Tajuk-tajuk berkaitan dengan Tuhan dan agama ada dibincangkan dalam disiplin ilmu metafizik yang menggunakan logik akal dalam menanggapi setiap persoalannya. Aristotle mendefinisikannya sebagai the study of the first principles and causes of the things. Dan akhir sekali, Plato dan Aristotle berpendapat yang menyatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah pemikiran manusia itu sendiri. Hal ini kerana alam pemikiran itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Seterusnya, kita lihat pula kepada definisi wahyu. Asal istilah wahyu adalah daripada perkataan bahasa Arab, iaitu wah. Dalam penggunaan istilah Arab, perkataan ini membawa pelbagai maksud seperti isyarat, ilham, nasihat, bimbingan, panduan dan petunjuk yang disampaikan ke dalam hati manusia. Seterusnya, menurut Kamus Dewan edisi keempat, wahyu bermaksud firman Allah SWT yang dibacakan kepada Nabi dan Rasulnya yang disampaikan sama ada melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun tanpa melaluinya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk mengembangkan agama Islam. Seperti mana yang kita ketahui, Nabi Muhammad telah menyampaikan petunjuk dan pengajaran kepada umat manusia berdasarkan wahyu yang telah diperolehinya. Tambahan pula, wahyu disampaikan kepada Nabi oleh Jibril dan segala apa yang diwahyukan kepadanya itu disampaikan pula kepada sahabatnya. Selanjutnya, pengertian wahyu daripada sudut bahasa.
memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Menurut suatu pendapat, wahyu ialah kata masdar yang bererti berita, baik berita itu disampaikan secara bertulis ataupun secara lisan. Ringkasnya, ia merujuk kepada berita yang disampaikan kepada orang lain supaya mereka mengetahuinya. Manakala daripada sudut istilah pula, pemberitahuan Allah kepada Nabi-Nya untuk menerima perintah-perintah agama. Sebagai contoh, pengetahuan yang diperoleh seseorang pada dirinya sendiri dengan penuh keyakinan bahawa pengetahuan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada melalui perantaraan malaikat ataupun tidak. Kemudian, konsep wahyu menurut Al-Quran bermaksud wahyu adalah tanzil yang diturunkan secara langsung yang telah diterima oleh Nabi dengan telus sebagaimana firman Allah SWT secara keseluruhannya. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau Nabi itu sendiri. Seperti mana umum mengetahui, wahyu asalnya daripada Allah SWT sudah berbahasa Arab dan tidak ditukar bahasanya ke dalam bahasa lain oleh para Nabi. Oleh hal yang demikian, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair atau jampi-jampi paranormal. Secara ringkasnya, apa yang dapat kita fahami, wahyu merupakan pemberitahuan daripada Allah kepada salah seorang Nabi daripada para Nabi yang lain tentang sesuatu perkara dengan cara yang tertentu. Seterusnya, saya akan menyambung tentang penerangan gabungan metafizik dan wahyu. Metafizik dalam agama ialah mengkaji fenomena yang tidak boleh disahkan melalui deria tetapi melalui cara lain seperti wahyu. Ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Contohnya, kewujudan Tuhan, kehidupan selepas kematian dan konsep syurga dan neraka. Dalam Islam, ilmu dibimbing oleh wahyu dan berpegang kepada prinsip Allah SWT. Pencapaian sains dan teknologi adalah pencapaian minda yang dikenali sebagai ulum akliyah, iaitu ilmu akal. Namun, ulum akliyah perlu diintegrasikan atau digabungkan dengan ulum nakliyah, iaitu ilmu wahyu. Seperti Islam menggalakkan penerokaan alam semesta dengan sains dan teknologi, namun tujuannya adalah untuk mengenali kebesaran dan keagungan Allah SWT. Menurut Syed Hossein Nas, krisis spiritual dalam sains moden perlu ditangani dengan bijak. Kajian metafizik bukan hanya semata-mata ingin menerima sesuatu teori sains atau hipotesis, tetapi haruslah dianalisa secara kritikal dari perspektif Islam. Ayat-ayat Al-Quran diterjemah untuk menyokong kebenaran ilmu sains tersebut. Dalam falsafah Islam, rujukan utama untuk sains haruslah datang daripada Al-Quran dan hadis, tetapi bukan sains sebagai sumber rujukan utama menentukan kebenaran. Naqib Al-Attas mengkaji sains dari perspektif metafizikal Islam. Beliau merupakan sarjana Islam yang mempunyai pemikiran tradisionalis yang mengkaji hubungan Islam dan sains yang difahami sebagai sistem yang menghubungkan pemikiran yang berasaskan aplikasi falsafah Islam tradisional kepada situasi semasa. Menurut beliau, peranan wahyu, tradisi kenabian dan fakulti institusi yang dicipta oleh Tuhan diambil kira dalam kajian sains dari perspektif metafizikal Islam. Naqib Al-Attas juga berpendapat bahawa ayat-ayat Al-Quran mempunyai kaitan dengan persoalan-persoalan dalam sains. Ayat-ayat Al-Quran sebegini boleh ditafsirkan semula dengan lebih mendalam berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada kelompok manusia pada masa akan datang. Namun demikian, sifat terbuka ilmu fardu kifayah seperti sains ini perlu dibezakan dengan ilmu pengetahuan tentang hakikat Tuhan, realiti spiritual, keagamaan dan kebenaran akhlak sebagai sebahagian daripada fardu ain yang bersifat final dan mutlak. Beliau telah menyatakan bahawa tradisi Islam menggunakan banyak kaedah dan tidak terhad untuk menjalankan penyelidikan. Contohnya seperti daripada aspek keagamaan dan ilmiah, empiris dan rasional, didaktif dan induktif, subjektif dan objektif tanpa menjadikan salah satu kaedah lebih dominan daripada yang lain. Dalam fahaman agama, realiti tidak hanya terhad kepada yang bersifat jasad tetapi terdiri daripada sifat rohani seperti kewujudan roh, malaikat, jin dan sebagainya, yang mana berbeza dengan pandangan materialis yang menolak realiti kerohanian ataupun realiti yang bersifat mental. Yang seterusnya adalah kepentingan metafizik wahyu dalam kehidupan. Secara umumnya, metafizik adalah kajian tentang alam fenomena yang dicerap di alam nyata sama ada secara langsung atau tidak langsung dan kaitannya dengan alam fizikal. Disebabkan alam fizikal alam ghaib lebih luas daripada alam fizikal, ia lebih tidak diketahui dan sukar diketahui, dan boleh dikatakan bahawa alam fizikal ini tertanam dalam alam ghaib yang kita masih tak tahu. Jadi, sudah pasti kajian metafizik ini menjadi begitu sukar untuk disaintifikkan.
Metafizik dan keagamaan dikaitkan dengan fenomena di luar alam nyata seperti kehidupan setelah mati, fenomena syurga, neraka dan sebagainya. Fenomena ini tidak boleh dibuktikan secara panca indera dan dari yang bukan rasional dan empirikal. Bagi umat Islam, jelas bahawa alam ghaib ini adalah sebahagian daripada rukun iman seperti percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada Allah dan oleh itu pandangan alam mereka tidak akan lari dari perspektif metafizik kerana betapa hebatnya penyelidikan fizik atau biologi. Dan di sebalik semua penemuan dan pengetahuan baru, kita dapati persoalan yang mendalam timbul di mana akhirnya apakah hukum, apakah model yang lebih tepat dan siapa yang merancang perkara ini. Konsep metafizik Islam yang bersandarkan kepada doktrin ketauhidan mengiktiraf Allah sebagai pencipta yang maha agung. Jadi, dua peranan penting yang manusia perlu mainkan peranan adalah yang pertama mengabdikan diri kepada Allah sebagai dasar ketakwaan, yang kedua adalah sebagai khalifah untuk mentadbir alam muka bumi ini. Jadi falsafah pendidikan Islam perlu dihayati dengan menekankan aspek metafizik berkaitan dengan hakikat ketuhanan alam dan insan secara menyeluruh bagi membangunkan model insan rabbani yang pertama untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Yang kedua adalah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dengan cara betul, dan yang ketiga memiliki akhlak yang mulia ke arah mencapai keridaan Allah SWT. Dan yang keempat membina kefahaman tentang ketuhanan. Oleh itu, isu ketuhanan merupakan isu yang dibincangkan oleh ahli-ahli fikir mengikut mazhab pemikiran mereka. Persoalan ketuhanan tentulah lahir dari akal yang diciptakan oleh Allah. Jadi, dalam minda setiap orang pasti ada hakikat ketuhanan sendiri dan persepsi masing-masing yang berorientasikan kebendaan dan agak kurang tidak bertamadun. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada keburukan mengasingkan metafizik dan wahyu. Mengasingkan dua perkara yang penting iaitu metafizik dan wahyu semestinya memberikan banyak keburukan. Pada pandangan pengkaji, pandangan alam yang mengasingkan sains daripada kerangka kerja tauhid bukan satu pandangan yang syumul. Memisahkan dua perkara ini sebenarnya tidak lengkap dan bukan pendekatan yang bersifat lestari. Kerana alam yang difahami menerusi epistemologi iaitu ilmu yang berpaksikan sekularisme, ini adalah tidak lengkap kerana hanya mengambil kira alam fizikal yang boleh dicerap oleh panca indera sambil menafikan aspek-aspek alam yang lain yang sifatnya iaitu metafizikal. Selain itu, antara keburukan mengasingkan metafizik dan wahyu ialah boleh menyebabkan pembangunan ilmu sains tidak dikawal oleh prinsip-prinsip agama sehingga mengundang pelbagai masalah seperti kerosakan di atas muka bumi. Pada pandangan falsafah barat, agama difahami hanya sekadar berkaitan dengan urusan pribadi dan peribadatan sahaja sehingga sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan terhad pada bentuk rasionalisme yang sama sekali tidak memberikan tempat pada agama iaitu wahyu sebagai salah satu sumber ilmu. Justru, secara tidak sedar, pengasingan metafizik dan sumber wahyu ini menjadikan manusia jauh dari Allah SWT. Konsep yang ada pada metafizik saja tidak cukup untuk menjelaskan kesemua rahsia alam dan menjawab kepada semua persoalan besar tentang kehidupan manusia. Ini kerana sains yang hanya berpandukan kepada akal dan panca indera adalah terbatas dan tidak dapat merungkai banyak rahsia kepada misteri-misteri kehidupan. Oleh itu, masyarakat yang hidup maju tanpa agama akan membawa kepada hidup tanpa sistem kemanusiaan yang baik dan semua itu akan menjerumuskan kepada tamadun yang hilang nilai kemanusiaan. Bagi mereka yang berfikir tanpa dibaluti dengan agama iaitu wahyu akan menjadikan mereka bebas tanpa arah tujuan seumpama mengejar fata morgana iaitu yang bersifat khayalan. Ianya juga membawa manusia terkeliru dengan segala logik dan hujahan saintifik yang menolak wahyu serta menafikan kewujudan Tuhan. Jadi, sekiranya agama tidak menyediakan sumber kepada permasalahan,
Ini memangnya manusia akan menjadikan akalnya sebagai hakim dalam menentukan hakikat mengikut kajian dan pengamatannya sendiri. Pemikiran Islam secara dasarnya mestilah berlandaskan wahyu dalam berfikir, iaitu berpandukan dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Wahyu yang diturunkan ke dalam Al-Quran dan Hadis adalah sebagai petunjuk kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan untuk mencari saham di akhirat kelak. Dengan adanya Al-Quran dan Hadis, manusia dapat berfikir tentang perkara yang dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menjadi sumber utama dan terpenting bagi pemikiran Islam kerana bersifat lengkap dan mencukupi dari segala jenis aspek, iaitu aspek pemikiran, kebudayaan, keilmuan dan sebagainya. Terdapat dua kaedah utama dalam pemikiran Islam, iaitu kaedah nakliyah dan kaedah akliyah. Kaedah nakliyah adalah kaedah berfikir berlandaskan wahyu. Ia merupakan kaedah berfikir yang mana dalilnya adalah jelas dan tidak dapat disangkal oleh logik akal. Kaedah nakliyah mementingkan dua elemen utama, iaitu fakta dan hukum. Fakta terdiri daripada benda atau perbuatan. Sekiranya fakta tersebut merujuk kepada benda, maka terdapat dua hukum yang menentukan, iaitu sama ada halal atau haram. Manakala, sekiranya fakta tersebut adalah perbuatan, maka ia tertakluk kepada 5 hukum, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Hukum ke atas fakta tersebut diambil berdasarkan di dalam Al-Quran sendiri. Manakala kaedah akliyah adalah pemikiran berdasarkan wahyu dan akal sebagai pembantu. Wahyu diperlukan bagi membimbing akal supaya tidak terpesong dari landasan yang benar kerana hak kemampuan akal manusia adalah terbatas. Akal manusia dapat membezakan sesuatu perkara yang baik dan buruk dan juga berfungsi untuk memahami wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan menerusi Al-Quran dan Hadis. Oleh itu, akal perlu dibimbing oleh wahyu agar ia seiring dengan syarak. Dalam konsep falsafah dan pemikiran Islam, akal merupakan sumber yang penting untuk mendalami ilmu kerana ia adalah pangkalan kepada falsafah dan kunci utama ilmu ini. Pemikiran yang tajam amatlah diperlukan dalam menguasai dan mendalami sesuatu perbahasan atau perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Namun, sekiranya terdapat perbezaan di antara akal dan wahyu, maka wahyu dianggap asas dan pedoman kepada akal dan ketika itu akal perlu akur kepada wahyu. Manakala pemikiran barat sememangnya berfikir mencari maksud di sebalik metafizik ini adalah dengan tidak bersandarkan wahyu. Sebaliknya berfikir mengikut logik akal sahaja. Pemikiran barat berhubung dengan pemikiran secara logik bagi dirinya yang berkaitan dengan pengalaman seseorang. Pemikiran secara sekularisme yang berfikir mengikut kehendak diri individu tersebut ini kurang kekal kerana berkemungkinan pemikiran tersebut hapus dan menjadi kekeliruan kepada orang lain yang mengikut pandangan tersebut kerana peredaran masa yang semakin mencabar. Seterusnya, pemikiran barat juga berdasarkan kepada asas metafizik. Akan tetapi, pandangan barat ini tidak mengikut pandangan yang berasaskan wahyu kerana pemikiran barat ini berasaskan kepada pemikiran bertertib dan perseorangan. Walau bagaimanapun, pemikiran bertertib dan perseorangan ini akan mula berubah jika asas metafizik yang dipegang oleh barat berubah. Hal ini akan menjejaskan kepada asas metafizik. Barat telah mentarifkan asas metafizik sebagai pandangan alam yang membangun dalam bidang sejarah seperti kebudayaan dan tradisi. Walau bagaimanapun, asas utama yang masih teguh dipegang oleh barat adalah berpangkalkan kepada sains. Selain itu, pemikiran barat ini tertumpu kepada sains. Oleh yang demikian, terdapat saintis barat mengklarifikasikan manusia kepada Homo sapiens yang menurut teori evolusinya. Barat mengatakan bahawa haiwan dan tumbuhan pada asalnya adalah tidak seperti yang terdapat pada hari ini. Oleh itu, saintis barat boleh menganggap proses kejadian manusia adalah daripada Homo sapiens, Homo habilis dan banyak lagi. Saya akan sambung perbentangan ini dengan menerangkan tentang dalil metafizik wahyu.
Dalil yang pertama, menurut Islam, kejadian seluruh alam semesta ini adalah hasil ciptaan dan kawalan Tuhan yang Maha Agung dan Maha Berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang bermaksud, Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka Allah hanya berfirman, jadilah engkau, maka terjadilah sesuatu itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Okey. Dalil yang kedua dalam surah Yasin ayat 77 dan juga 78, para ulama tafsir telah mendatangkan tentang kisah Ubay ibnu Khalaf yang menjadi sebab turunnya kedua-dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalaqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Yang bermaksud, tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati. Serta ia mengemukakan juga satu misal, satu contoh perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu, dan ia pula melupakan keadaan kami menciptakannya sambil ia bertanya, siapakah yang menghidupkan tulang yang telah hancur seperti debu?